Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan kisah bomoh mayat hidup. Kisah ni berlaku di negara Indonesia. Berlaku kepada seorang perempuan yang dah berumur. Perempuan ni adalah seorang bomoh, pengamal ilmu hitam yang bernama Rika. Tapi Rika tu hanyalah nama samaran. Rika adalah seorang yang dah berumur. Dia ni adalah janda, pernah berkahwin sebanyak 2 kali dan dia tak ada anak. Rika adalah seorang yang sangat tamak. Dan dia ni adalah seorang yang menurut hawa nafsu dia, hamba kepada hawa nafsu dia. Apa saja yang dia nak, dia akan pastikan dia dapat. Tak kisahlah dengan apa cara sekalipun. Dan disebabkan itulah dia menjadi seorang bomoh. Kedua-dua orang bekas suami dia dulu adalah orang kaya. Cara Rika nak dapatkan suami dia tu dulu adalah dengan cara menyihir. Dia sihir suami dia sampailah dia dapat. Macam itulah Rika ni daripada muda. Bila dia jumpa dengan lelaki yang kaya, dia suka lelaki tu, dia akan sihir, dia bagi macam apa, ilmu pengasih lah lebih kurang. Dia bagi makanan dan lelaki tu makan. Dia buat benda tu berulang-ulang. Banyak kali dia bagi makanan apa dekat lelaki tu. Sampailah sihir dia tu menjadi. Jatuh cinta, lepas tu berkahwin. Lepas tu Rika ni dia akan minta lelaki tu, suami dia tu, untuk tukar nama. Tukar pemilikan harta tu kepada nama dia. Bila dia dah dapat semua harta tu, nama apa, harta pemilikan semua harta tu dah tukar kepada nama dia, dia akan buang suami dia. Dia akan sihir, dia akan buat sampai jadi gila, sampai mati. Semua penduduk di tempat Rika ni semuanya tahu pasal Rika. Rika adalah seorang bomoh yang handal. Semua lelaki di tempat tu semuanya takut kepada Rika. Itu kisah masa dia muda lah. Sekarang ni dia dah tua, dah berumur. Pada masa tu adalah seorang lelaki ni, lelaki kaya yang berpindah ke tempat Rika. Lelaki tu bernama Hendra. Hendra ni adalah seorang lelaki yang kacak. Dan dia ni banyak harta peninggalan mak ayah dia. Dan Hendra juga adalah seorang duda, mempunyai 2 orang anak. Bila Rika tahu je pasal Hendra ni, orang kaya, duda, anak 2 orang, dia pun terus berkenan. Dan dia decide, dia buat keputusan untuk jadikan Hendra ni suami dia. Dia nak pastikan Hendra ni berkahwin dengan dia. Jadi dia pun mulakanlah rancangan jahat dia. Dia buat makanan dan dia letak ilmu dalam tu, ilmu pengasih, dan dia bagi makanan tu dekat Hendra. Bukan sekali tapi banyak kali dia bagi makanan tu dekat Hendra, dan dah banyak kali Hendra makan benda tu. Lama kelamaan sihir tu mula menunjukkan kesan. Hendra ni makin lama makin suka dekat Rika. Dan akhirnya dia orang ni bercinta. Sepanjang bercinta tu, Rika ni selalulah mendesak Hendra untuk mengahwini dia, untuk kahwin dengan dia cepat-cepat. Bila Hendra ni selalu sangat didesak oleh Rika ni, ditambah pula dengan dia disihir oleh Rika ni, akhirnya dia pun berkahwinlah dengan Rika. Bila dah kahwin tu, Rika ni sihir pula 2 orang anak Hendra tu supaya sukakan dia. Setahun lepas kahwin, dia orang pun pindah ke tempat lain. Di tempat baru tu, Rika teruskan aktiviti dia sebagai seorang bomoh. Di tempat baru tu, Rika ni menjadi terkenal. Semua orang tahu dia ni adalah seorang bomoh. Ramai orang di tempat baru tu datang berjumpa dengan Rika. Datang nak minta tolong lah. Ada yang minta tolong nak suruh sembuhkan penyakit. Ada yang minta tolong nak suruh Rika ni sihirkan orang. Dan ada juga yang minta Rika ni untuk santau orang sampai orang tu mati. Dia orang ni semua upah Rika dengan duit yang sangat banyak. Terutama sekali yang minta santau sampai mati itulah. Dan kebanyakan orang yang minta Rika ni santau orang sampai mati adalah ahli perniagaan yang besar. Macam tu cara dia orang nak tewaskan pesaing perniagaan dia orang. Bila Rika buat macam tu, ramai orang yang berdendam dengan dia, benci dekat dia. Terutama sekali ahli keluarga orang yang dia santau sampai mati tu, memang sangat berdendam dan benci dekat dia. Pada satu malam, Rika ni sedang berbaring bersama dengan suami dia, bersama dengan Hendra. Dia orang ni bersembang lah 2 orang pada masa tu. Dan dia orang sedang bersembang pasal harta. Masa tu Rika tanya Hendra, bila nak tukarkan hak milik harta tu kepada nama dia. Hendra pun jawab, pasal tu jangan risau, bila-bila masa je boleh tukar. Rika ni seronok lah bila dengar Hendra cakap macam tu. Lepas tu dia bagilah cadangan.
Apa kata kalau minggu depan tukar semua pemilikan harta tu kepada nama saya. Hendra yang dah tak berapa betul ni, yang dah disihir banyak kali oleh Rika ni, ikut je lah apa yang Rika nak. Dipendekkan cerita, Rika pun dapatlah apa yang dia nak. Semua harta-harta Hendra ni jatuh ke tangan dia. Dah jadi nama dia sekarang ni. Rumah, kereta, duit simpanan semua, sampailah duit simpanan anak-anak Hendra semuanya jatuh kat tangan dia. Pada masa tu Rika ni memang sangat gembira lah. Dia dah dapat apa yang dia nak. Jadi dia tunggu masa aja untuk berpisah dengan Hendra. Tapi belum sempat Rika ni nak buat apa-apa dekat Hendra, nak buang Hendra, Rika jatuh sakit. Dan penyakit tu bukanlah penyakit biasa. Ada orang yang berdendam dan tak puas hati dekat Rika. Orang tu adalah ahli keluarga orang yang Rita pernah santau sampai mati. Ahli keluarga si mati tu berjumpa dengan bomoh lain untuk santau Rika. Rika memang dah biasa dengan orang hantar dekat dia ni. Biasanya dia tepis, biasanya dia boleh lawan lah. Tapi pada masa tu dia leka dengan harta yang dia baru dapat tu. Jadi bila ada serangan bertubi-tubi ni daripada bomoh lain, akhirnya dia pun kalah. Dia jatuh sakit. Mula-mula sakit tu, Rita ni muntah darah. Muntah darah yang sangat banyak. Dan lepas tu dia pun pengsan tak sedarkan diri. Dah banyak kali jadi macam tu. Si Hendra ni dah banyak kali ajak Rika ni pergi ke hospital. Tapi Rika tak nak. Rika selalu marah Hendra ni setiap kali Hendra ajak Rika pergi ke hospital. Rika banyak habiskan masa dalam bilik khas dia. Dia ada satu bilik ni. Bilik itulah yang dia selalu buat ritual ilmu hitam dia. Dia seolah-olah betapa dalam tu. Makin lama penyakit Rika makin teruk. Badan dia jadi makin kurus. Dia jadi lemah, tak bertenaga. Sampailah satu hari, Rika panggil Hendra dan minta tolong dengan Hendra. Rika minta tolong Hendra untuk cari kakak angkat dia. Kakak angkat Rika ni bernama Ratna. Ratna sama macam Rika. Dia juga adalah seorang pengamal ilmu hitam. Dan diorang ni berguru sama-sama. Hendra pun tanyalah dekat mana nak cari si Ratna ni. Rika pun bagi tahulah dekat mana dia tinggal semua. Jauh jugalah tempat tu. Hendra pun keluar daripada rumah dan terus mencari si Ratna. Dipendekkan cerita, Hendra pun berjayalah jumpa Ratna tu. Dan dia bawa ke rumah dia. Bila Ratna tengok keadaan Rika, Ratna sangat-sangat terkejut. Sebab keadaan adik angkat dia ni sangat-sangat teruk. Badan Rika pada masa tu dah macam tak ada daging. Sangat-sangat kurus. Masa Ratna datang tu, dia dah ready sekali barang-barang untuk dia buat nak buat ritual ilmu hitam dia lah. Antara barang-barang yang dia bawa adalah tengkorak manusia dan juga darah khinzir, darah babi. Tanpa berlengah, Ratna pun mulakanlah sesi nak mengubat si Rika ni. Dia bawa keluar tengkorak manusia tu dan dia simbah dengan darah babi. Tak lama lepas tu, tengkorak tu pecah. Dan Ratna ni melambung sampailah ke tepi dinding. Kemudian terhempas ke atas lantai. Ratna menggelupur kesakitan. Dan dia pun muntah darah juga. Bila dah kena macam tu, Ratna ni tak sanggup nak ubatkan si Rika ni. Sebab Ratna ni orang tua. Rambut dia dah penuh dengan uban. Rika tu dah tua. Ratna ni kakak angkat dia lagilah tua daripada Rika. Ratna pun minta maaf lah dekat Rika. Minta maaf lah, aku dah tak mampu nak tolong. Sebab aku sekarang ni dah tua, dah lemah. Pada masa tu Ratna nak minta diri lah nak balik semula ke tempat dia. Sebab dia kena ubatkan diri dia balik. Tapi sebelum dia balik tu, Ratna ni pesan dekat Rika. Ratna pesan, apa pun yang jadi, tolong jangan berpisah dengan suami. Maknanya jangan bercerai dengan Hendra. Sebab dalam tubuh Rika tu masih ada banyak lagi barang-barang. Rika menanam banyak besi di tubuh dia. Maknanya dia pakai susuk lah. Jadi Ratna ni bagi tahu Rika supaya minta tolong dengan suami dia, si Hendra tu, carikan orang yang pandai. Minta tolong orang tu untuk keluarkan semua besi-besi susuk tu. Sebab kalaulah Rika ni mati dalam keadaan tak sempat nak cabut besi-besi tu semua, jasad dia tak akan diterima oleh tanah dan jasad dia akan dihuni oleh makhluk halus. Lepas dah pesan macam tu, Ratna pun pergilah meninggalkan rumah Rika. Beberapa minggu selepas Ratna balik ke rumah, keadaan Rika semakin teruk. Pada masa tu keadaan Rika ni dah macam orang lumpuh 100%. Tak boleh nak bergerak langsung badan. Rika hanya terbaring aja dalam bilik khas dia tu. Dan sepanjang masa dalam bilik tu, Rika tak benarkan suami dia masuk dalam bilik. Termasuklah anak-anak tiri dia, 2 orang tu. Jadi Hendra dan juga anak-anak dia ni hanya mampu tengok aje lah daripada luar bilik. 2-3 hari lepas tu, penduduk kampung mula kecoh.
Diorang semua ni cakap, diorang selalu ternampak Rika ni berjalan-jalan, merayau-rayau di sekitar kampung pada waktu tengah malam. Bila kabar angin tu sampai ke telinga Hendra, Hendra ni tak percaya. Sebab dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, setiap hari isteri dia terlantar je dalam bilik tu, tak boleh bergerak. Takkanlah tiba-tiba tengah malam boleh bangun berjalan pula, merayau-rayau dekat kampung. Tapi bila lama kelamaan Hendra ni dengar penduduk kampung cerita macam tu, dia rasa ingin tahu betul ke apa yang orang kampung ni cakap. Pada satu malam ni, Hendra pun ready. Dia pergi mengendap isteri dia. Bila sampai aja masa tengah malam, tiba-tiba pintu bilik isteri dia terbuka. Dan Hendra sangat-sangat terkejut bila ternampak isteri dia yang selama ni terbaring, tak boleh nak bergerak, tiba-tiba berjalan keluar daripada bilik. Hendra pun ikutlah perlahan-lahan isteri dia pergi keluar rumah. Bila dah sampai dekat luar rumah tu, isteri dia berjalan dengan sangat laju. Si Rika tu berjalan dengan sangat laju ke sekeliling kampung. Disebabkan terlalu laju, Hendra tak dapat nak ikut. Isteri dia hilang macam tu saja dalam gelap malam tu. Bila Hendra dah tak tahu Rika ni pergi mana, dia pun balik semula ke rumah. Dan dia bercadang nak tunggu je isteri dia balik. Bila dah dekat nak masuk waktu subuh, tiba-tiba Rika pun sampailah ke dalam rumah. Dan dia segera meluru masuk dalam bilik khas tu. Bila dah berada dalam bilik, dia cepat-cepat baring, seolah-olah keletihan. Masa tu barulah Hendra ni sedar, betul lah apa yang orang kampung tu cakap. Keesokan harinya, Hendra beranikan diri masuk dalam bilik khas isteri dia tu. Dia tengok keadaan badan isteri dia. Pada masa tu siang lah. Hendra terkejut sebab isteri dia seolah-olah macam mayat, langsung tak bergerak. Bila Hendra ni pergi pegang dekat dada isteri dia, dekat pergelangan tangan semua, dan dia letak dekat hidung ni, jari dia, tak ada nafas, tak ada degupan jantung dan tak ada nadi. Langsung tak ada. Tapi mata isteri dia masih lagi terbuka luas dan kadang-kadang berkelip. Tiba-tiba isteri dia, si Rika tu, bercakap dengan Hendra, "Kau takut ke tengok aku macam ni?" Hendra pun terkejut lah pada masa tu. Hendra pun bagi tahulah isteri dia, tak adalah, tak takut pun, cuma kesian lah tengok. Lepas tu Rika halau Hendra keluar. "Kau keluar daripada bilik aku." Hendra pun cepat-cepat keluar daripada bilik tu. Pada malam harinya, perkara yang sama berlaku lagi. Pada waktu tengah malam tu, Rika bangun keluar daripada rumah dan merayau-rayau di sekeliling kampung. Pada masa tu fikiran Hendra ni dah bercelaru, dah buntu, tak tahu nak buat apa, macam mana nak tolong si Rika ni. Akhirnya Hendra buat keputusan, dia dah niat, esok pagi aku nak cari seorang ustaz, nak minta tolong datang ke rumah ni dan tolong ubatkan Rika. Dipendekkan cerita, keesokan harinya datanglah seorang ustaz ni ke rumah Hendra. Masa ustaz tu masuk aja dalam bilik khas tu, Rika ni terus mengamuk, marah-marah dekat Hendra. Hendra pada masa tu merayu-rayu dekat ustaz tu, "Tolonglah bantu isteri saya, tolonglah bantu isteri saya." Tapi masa tu ustaz ni, dia pandang pelik ke arah Hendra. Kemudian ustaz tu cakap, "Lepas aku ubatkan isteri kamu ni, aku nak ubat kamu pula. Dekat tubuh kamu ni pun dah ada banyak benda-benda tak elok." Itulah yang ustaz tu cakap. Ustaz tu pun mulalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada masa tu. Pada masa tu Rika ni meronta-ronta, menjerit-jerit kesakitan. Bila badan Rika ni berpusing, nampak dekat belakang badan dia dah ada banyak lubang-lubang. Dan daripada lubang tu keluar banyak ulat. Dalam bilik tu pada masa tu sangat-sangat busuk. Busuk dengan bau badan Rika ni. Tiba-tiba ustaz tu berhenti. Dan ustaz tu bercakap dengan Hendra. Ustaz tu bagi tahu, "Tak boleh jadi ni. Isteri kamu mesti dikebumikan pada malam ni juga. Tapi tak boleh kebumikan macam biasa." Masa tu Hendra ni dah pelik. "Kebumi? Kan isteri saya hidup lagi tu." Masa itulah ustaz bagi tahu Hendra, "Sebenarnya isteri kamu dah meninggal seminggu lepas. Sekarang ni jasad isteri kamu dah dikuasai oleh makhluk halus. Dan saya tak boleh nak keluarkan makhluk halus tu. Jadi kita kena kebumikan isteri kamu pada malam ni juga. Tapi ada caranya." Lepas tu Hendra tanyalah, "Cara macam mana ustaz?" Ustaz tu pun bagi tahulah, kalau nak kebumikan si Rika ni, tak boleh dikebumikan di perkuburan awam. Kita kena kebumikan isteri kamu ni di pulau. Dekat dengan kampung tu ada sebuah pulau kecil. Pulau kecil tu tak ada penghuni. Masa tu ustaz bagi tahulah Hendra, "Kamu jangan risaulah. Saya akan tolong kamu sampai semuanya selesai. Lepas tu saya akan ubat kamu pula." Ustaz tu bagi tahu Hendra, mula-mula cari lebih kurang 4 ke 5 orang untuk mandikan si Rika ni. Dan selepas tu macam biasalah, kafan dan lepas tu solatkan si Rika ni. Tapi bila nak buat benda-benda ni, keadaan agak pelik lah. Sebab Rika ni seolah-olah macam masih hidup.
mata je terbuka berkelip-kelip macam tu. Jadi masa orang nak mandikan tu memang takut lah. Tapi walaupun takut, semua orang yang bantu tu, geng-geng perempuan yang mandi mayat ni, tetap mandikan juga macam biasa sampailah selesai. Kapan semua, masa nak solatkan jenazah tu, dah siap kapan tu, dia orang ikat kaki dan juga tangan Rika. Pada malam tu Hendra dan juga ustaz tu pergilah minta tolong daripada beberapa orang penduduk kampung, minta tolong untuk bawakan Rika pergi ke pulau tu. Bila dah sampai dekat pulau tu, kubur pun mulalah digali. Rika dikebumikan macam tu je, tak ada keranda, tak ada apa-apa. Bila dah selesai kebumikan Rika, semua orang pun baliklah semula ke kampung. Beberapa hari lepas tu, ada penduduk kampung yang mendakwa ternampak Rika berkeliaran dekat pulau depan kampung tu. Dan perkara tu berulang hampir setiap malam. Lama kelamaan, Hendra ni dia berasa macam malu dengan orang kampung. Sebab orang kampung selalu cakap ternampak isteri dia berkeliaran dekat pulau depan kampung tu. Jadi Hendra pun buat keputusan bawa anak dia 2 orang pindah daripada kawasan tu. Tapi sebelum dia pindah, dia berubat dulu dengan ustaz yang datang tolong hari tu. Sampailah dia dan juga anak-anak dia betul-betul bebas daripada sihir arwah isteri dia. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.